Okey, Assalamualaikum semua, apa khabar? Baik, hari ini saya nak cerita pasal sebuah sedan segmen D yang baru, yang agak menarik juga, yang saya rasa memang banyak benda saya boleh ceritakan, iaitu Hyundai Sonata serba baru. Model 2020. Percaya tak percaya, sedar tak sedar, ini dah pun Hyundai Sonata generasi yang ke-8. Rasa macam kat Malaysia ni baru 3 ke 4 generasi je kan. Kalau Sonata yang mula-mula sekali, saya sendiri ingat yang lampu depan dia macam mata kacang sikit, bentuk macam belakang dia macam Jaguar sikit tu. Yang tu pun saya tak pasti generasi ke berapa. Tapi ni dia generasi terbaru, enjin semua baru, teknologi baru, bahasa rekaan pun semua baru, jiwa barulah semua sekali. Harga dekat Malaysia 189,888, tapi harga tu hanya untuk 50 pembeli terawal saja. Jadi saya rasa pada masa korang semua tengok video ni, mungkin kereta ni dah pun dijual pada harga asal dia, iaitu 207K, 207,000. Kena ingat jugalah, kereta ni dia CBU, fully imported. So dia ada justification sikit lah sebab apa harga dia mahal. Okey, kita tengok dengan lebih dekat lagi pasal kereta ni. Best tak best? Masa saya post kereta ni dekat social media, ada yang cakap macam tak berbaloi untuk sebuah Hyundai. Tapi kita kena jadi rakyat Malaysia, kena jadi pembeli ataupun pengguna yang lebih matang. Jangan tengok brand semata-mata, cuba tengok produk tu secara keseluruhan. Hyundai, Kia ni, diorang ni dah semakin berjaya dekat Amerika Utara, dekat Europe. Diorang punya kepuasan pelanggan pun tahap antara yang tertinggi sekarang. Kalah jenama-jenama premium lain. So kereta ni sebenarnya boleh dikatakan, saya boleh cakap kereta ni berbaloi dengan harga dia sebab banyak ciri-ciri premium yang kita rasa memang kereta ni memang mahal. Jadi Sonata ni dia bentuk rekaan dia diambil daripada Hyundai punya konsep Love, Feel, Rope. Konsep tu dia tunjuk dalam 2018 lah kot. Konsep tu nampak macam Aston Martin 4-door, macam Aston Martin Rapid punya next generation tu kan. Tapi banyak lagi ciri-ciri yang kelakarnya lah, kelakar ataupun menarik. Banyak lagi ciri-ciri Aston Martin dikekalkan kat sini. Suka atau tidak, saya rasa banyak juga ciri macam Aston Martin. Pertama sekali yang paling jelas kalau tengok grill ni. Kalau saya tutup ni kan, ambil gambar sini saja, memang nampak macam Aston Martin. Tengok logo Hyundai. Cuma lampu tak adalah macam Aston Martin sangat. Grill model-model Hyundai sekarang, kalau tengok Kona, Elantra pun grill macam ni juga. Lampu ni menarik. Dia punya DRL ni, kat sini biasalah dia akan hidup ni, tapi kat sini dia ada hidden light. Yang ni memang saya rasa menarik gila lah. Sangat lawa. Saya rasa memang boleh dikatakan memukau jugalah. Rim dia nampak memang macam kereta-kereta sport. Dia perjauh nampak macam rim Porsche Turbo S ataupun macam Porsche GT3 yang racing pun ada juga. Nampak macam ada single nut, tapi sebenarnya ni nut biasalah 5. Tapi ni nampak macam single nut. Bentuk ni nampak dia ada macam bentuk macam berlian sikit. Bentuk ni dia dikekalkan sehingga ke dalam ni. Nampak ni, sama dengan dekat rim. Jadi dari situ kita boleh nampak dia ada tahap penelitian ataupun attention to details. Dia bagi perhatian kepada perincian-perincian tu halus lah. Jadinya okay, rim 18, tayar dapat Continental Premium Contact Seats size 235/45. Ada yang saya suka juga, macam chrome dekat sekeliling tingkap ni memang menampakkan dia ciri-ciri premium. So daripada tepi dia, bentuk dia dah macam fastback sikit, tak nampak sedang sangat. Jadi segmen D ni pun dah banyak buat bentuk macam ni lah. Kalau tengok Volkswagen Arteon pun macam ni. Kalau tengok apa nama ni, Accord pun dah macam ni. Camry pun dah nak ala-ala macam fastback sikit. Makin lama boot dia makin nampak pendek lah. Tapi sebenarnya boot dia besar lah, 510 liter. Bagi saya overall saya suka design dia.
memang nampak lain daripada yang lain. Masa saya bawa kereta ni, saya tengok reaksi orang awam, orang tepi-tepi dan juga member saya yang datang tengok kereta ni, semuanya boleh katakan macam wow lah. Tak sangka Hyundai dah buat design macam ni. Ada macam lip spoiler lawa, cantik. Dan atas ni ada macam aerodynamic punya. So ni dia akan bawa udara daripada depan tu yang lalu kat belakang ni. So dia akan control lah udara tu supaya dia cantik flow dan tak kacau sangat coefficient drag, ataupun mungkin merendahkan drag coefficient ataupun menambahkan aerodynamic. Tapi ada function lah biasanya. Okay, lampu belakang dia memang design tersendiri. Terpulang pada korang, nak suka ke tak suka ke, yang tu saya tinggalkan pada korang, biarkan pada korang. Suka tak suka, ada yang kata nampak macam jenama H sikit kat sini. Tapi dia buat line panjang ni bagi kereta nampak lebar lah. Kalau tengok dekat depan pun, dia punya grill pun kat bawah tu ada krom panjang bagi nampak lebar. Benda ni saya suka kat sini. Kalau tengok nampak side skirt tepi ni memang nampak agresif lah. Nampak macam kereta sport. Selalu kereta-kereta 2 pintu yang bentuk macam ni. Enjin dia Hyundai macam biasa. Sebenarnya kalau tengok Hyundai generation yang sebelum ni pun, Elantra 2016-2017 pun dah buat macam ni. Tekan sini untuk buka. So boot agak besar, 510 liter. Dan menarik juga boot dia ni. Kalau kita datang daripada jauh, kalau kita baru datang kat kereta, belum buka kunci lagi, kita datang lalu slow-slow dekat sebelah, kereta ni akan sedar kehadiran kita. Dan bila kita pergi belakang, selepas beberapa saat, tak buat apa-apa, tak tekan kunci, tak tendang kaki apa benda kat bawah, boot akan buka. Sebab dia detect kita macam nak buka boot. Okay, masa kita start kereta, nampak? Belum start lagi. Okay, jadi kereta ni ada function macam smart access macam tu lah. So kalau kita setkan kita punya position, so dekat untuk pemandu ada 2 memori, 2 setting untuk kita setkan kedudukan mandu. Jadinya bila kita matikan kereta, kursi akan automatik ke belakang untuk kita mudah keluar masuk. Dan bila kita masuk kereta, tutup pintu sebelum start enjin, kursi akan balik semula ke position mandu. Jadi ciri ni memang antara ciri premium kereta ni. Antara brand-brand yang ada ciri macam ni, Lexus, Porsche, banyak lagi ciri-ciri premium lain. Tapi sebelum tu saya nak cerita, masuk dalam kereta ni yang boleh first kali saya cakap memang agak wow jugalah. Antara sebab utama dia sebab dia punya interior dia, leather ni warna macam coklat sikit ni. Jadi warna ni bukan warna yang selalu orang pilih. Bukan warna yang selalu ada dalam kita punya pasaran. Tapinya okey, untuk Sonata ni dia punya interior dia korang boleh pilih 3 warna. Ada warna macam combination hitam, kelabu dan juga coklat. Okey, saya nasihatkan ambil warna coklat ni sebab memang lawa. Lagipun kalau korang dah mampu beli kereta dalam 200,000, mesti korang mampu juga nak hantar kereta ni untuk buat leather care kan. 6 bulan sekali, okey, pergi hantar kedai detailing buat penjagaan leather. Satu benda saya tak apa suka, dia punya steering ni. Steering bagi saya bentuk dia ni macam tak ada function sangat nak buat bentuk macam ni. Tapi mungkin Hyundai dia nak buat design yang nampak lain daripada yang lain. Overall, saya rasa kabin dia ni memang cantik, memang lawa. Dia tak adalah terasa macam luas, lapang sangat. Tapi pada masa sama, dia ada sikit macam semua kontrol dekat dengan pemandu. Ada rasa macam sedikit driver oriented. Dan center console tengah ni rapat, semua benda senang nak capai. Tapi tak adalah sampai menyempitkan kaki dan juga lutut. Masa saya mula ambil kereta ni, saya jalan sikit, saya ingatkan rendah sangat kan. Lepas tu masa saya nak adjust, saya rasa kepala dah rapat dengan bumbung dah. Saya baru dalam tak sampai 6 kaki pun, 5 kaki lebih je. Kalau orang yang tinggi mungkin memang kena duduk rendah lagi, kena biasakan duduk rendah. Tapi overall masa dah bawa lebih 3-4 hari, saya rasa okey je sebenarnya. Tak adalah macam susah nak nampak ke apa. Kereta ni walaupun besar, saya nak masuk parking, nak masuk kawasan sempit semua memang senang. Okey, ciri-ciri lain lagi yang menunjukkan kereta ni premium, okey, selain daripada kursi tadi yang auto gerak tu, dia punya audio system. Okey, kalau kita kebanyakan kereta-kereta premium, kalau korang biasa naik macam tu, macam BMW ke Mercedes ke kan, bila sistem audio dia, kita tengah main apa-apa muzik benda kan, jadi bila kita matikan enjin,
audio dia tak akan mati lagi. Dia akan biar dulu jalan dulu. Bila kita buka pintu, baru audio dia terpadam. Okay, skrin dekat tengah ni besar, 12 inci lebih. Tak silap saya 12.3 inci. Memang besar, cuma paparan colour tu nampak macam monoton sikit. Nampak macam hitam putih kelabu macam tu je. Tapi tak apa, sebab dia ada Android Auto, dia ada Apple CarPlay. Jadi kalau korang masukkan sambungan Android Auto ataupun Apple CarPlay tu, korang nampak lah warna-warna sebenar dia. Boleh nampak tempat WhatsApp, Google Maps semua tu memang nampak. Dia sebenarnya high definition, colour pun cantik, memang jelas. Cuma kalau tak sambung tu memang nampak hitam putih biasalah. Tapi paparan dia ni okey, tak nampak macam tertampal sangat. Warna hitam dia ni pun nampak macam warna hitam dia ni pun tak nampak jenis macam bahan yang mudah kotor sangat. Which is saya rasa bagus lah, sebab kebanyakannya warna macam piano black ni pegang-pegang sikit je dah dah nampak cap jari ataupun habuk. Ruang simpanan pun banyak, okey macam biasa. 2 cup holder dekat tengah. Lepas tu ada satu ruang simpanan besar kat sini. Tepi ni pun okey lah, untuk botol 500ml pun semua okey. Seat belakang saya dah duduk, okey. Ruang kaki dekat depan lutut tu memang luas. Tapi bergantung kepada cara korang letak kaki tu, mungkin boleh rasa macam dia punya kurang thigh support sikit dekat bawah. Pedal shift dia ni bukan plastik, tapi bukan besi juga, tapi dia ada campuran-campuran macam metal sikit lah. Sebabnya yang saya perasan, kalau kita pegang ni, bila dah pasang aircon lama, kita pegang ni memang sejuk. So dia bukan plastik biasa. Memang nampak mahal lah kalau kita pegang. Kita tengok ni pun, dia punya ni nampak macam mesin aluminium sikit. Lagi satu lupa nak cakap, dia punya gear ni dia tak ada tombol gear. So dia pakai button je, tekan-tekan. Macam Aston Martin juga. Cuma Aston Martin dia punya susunan button tu lain sikit lah. Tapi ni saya rasa ni pertama lah dalam segmen D ni yang buat button-button macam ni. Jadi tak mustahil kalau lepas ni brand-brand lain akan ikut macam ni. Okay, sebelum kita drive, saya nak cerita sikit dia punya safety. Jadi kereta ni safety dia biasa-biasa saja. Ada semua benda lah, ABS, traction control, stability control apa semua. Cuma dia tak ada autonomous banyak sangat. Dia tak ada autonomous emergency braking, tak ada forward collision warning, tak ada blind spot warning, tak ada. Tapi dia ada blind spot view monitoring. Jadinya kalau korang buat signal ke kanan ataupun ke kiri, dekat meter tu sendiri akan tunjuk paparan dekat. Contoh kalau signal kiri, paparan daripada kamera bawah side mirror kiri tu dia akan tunjuk kawasan blind spot. Which is saya rasa sangat inovatif, sangat menarik dan sangat berguna. Dan boleh kata kebanyakan masa bila dah ada benda ni, saya tak guna sangat side mirror. Saya tengok benda ni je. Memang selamat, memang boleh percaya. Cuma bila malam, dia punya footage tu tak berapa cantik. Jadi malam saya akan lagi banyak guna side mirror. Dan juga lupa saya nak cerita lagi satu, kereta ni ada 5 tahun warranty dan juga 300,000 km. Yalah, dia bukanlah unlimited mileage, tapi 300,000 km tu kira okey lah kan. Sebab 5 tahun rasanya tak sampai 300,000. Kecuali lah kalau memang korang ulang alik Penang KL setiap weekend kan. Sonata ni dia ada satu ciri safety yang macam Volvo sikit. Okay. Okay, saya tak pakai seat belt. Sekarang gear parking, saya tekan D, brake, masuk D. Dia tak lepas handbrake, dia tak bagi. Okay, dia kata to release EPB, fasten seatbelt, close door, hood and trunk. So dia ingat kita tak pakai seatbelt ataupun ada pintu yang tak rapat. Sebenarnya saya cuma tak pakai seatbelt. Okay, masih lagi dalam D. Dah lepas brake, tapi saya pakai seatbelt. Tekan minyak sikit, baru dia lepas. Macam Volvo. Alright, okay, engine kereta ni Smart Stream 2.5 naturally aspirated. Macam dengar macam enjin teknologi biasa-biasa lah kan. 2.5 liter, saiz besar, NA pula tu. Sebab kalau tengok Honda pun dah pakai turbo kan, 1.5 VTEC turbo. Tapi ini sebenarnya enjin generasi baru. Smart Stream ni enjin terbaru Hyundai, 2.5. Dia timing chain untuk kaki timing chain tu. Enjin Hyundai ni timing chain. Apa yang menampakkan dia enjin generasi baru? Okay, 2.5 horsepower dia cuma 177 horsepower macam tu je. Tak power sangat. Tapi torque dia 232 Nm. Jauh lagi tinggi daripada angka horsepower. Jadinya selalunya enjin NA ni
torque dia tak tinggi banyak lah daripada horsepower, ataupun torque dia sama ataupun kurang daripada horsepower. Tapi ni walaupun NA, dia mampu buat torque tinggi. Jadi dia tahu kehendak kereta-kereta moden ni, dia nak padankan dengan gaya pemanduan dan juga transmission apa semua, perlukan torque yang lebih tinggi lah daripada horsepower. Torque lebih guna. Okay, transmission dia pula 6 speed torque converter biasa, automatic biasa, bukannya CVT, bukannya dual clutch. Jadi overall driving kereta ni boleh dikatakan sangat smooth, lancar dan relax. Saya boleh katakan pemanduan dia ada menyerupai macam Lexus dan juga Volvo sikit. Dia tak sporty sangat. Dia ada mode sport. Okay, kereta ni ada 4 mode. Dia ada sport, normal, eco dan juga smart. Sport lah. Normal, eco tu dia akan tukar apa nama ni, fuel economy. Smart pula, smart ni mode yang unik untuk model-model Hyundai. Model Hyundai Elantra yang sebelum ni pun dah ada, bukan Elantra latest yang 2018 facelift pun dah ada. Smart ni dia macam auto lah. Dia macam auto, maksudnya tindak balas ataupun respons throttle dan juga transmission tu dia akan adapt cara pemanduan kita. Kalau kita bawa relax, dia bagi macam mode eco. Kalau kita bawa sport, dia akan, kalau kita tekan lebih, dia akan macam bagi mode sport lah. Jadi kebanyakan masa saya guna eco ataupun normal je. Sebab kereta ni kita tahu dia boleh pergi laju, dia boleh, kita nak rev tinggi pun boleh. Kalau kita nak main, dia ada pedal shift kan. Kalau kita nak main manual, kita nak tarik, rate line dia 7,000. Kalau kita nak tarik sampai 6,000 pun boleh. Tapi kita tahu kereta ni dia rasa macam, ada setengah kereta tu kita tahu yang dia tak best nak bawa rushing ni. Sama jugalah macam saya cakap tadi, macam Lexus dan juga Volvo lah sifat dia. Dia boleh pergi laju, tapi kita tahu kereta tu dia lagi, kita lagi boleh enjoy, kita boleh lagi nikmati bila kita bawa relax. Lexus tu macam bagi saya, kita bawa 50% ke 70% kemampuan dia je dah sedap lah. Okay, ada head up display. Saya tak tahu mana nak adjust, tapi setakat ni info yang boleh display kat depan tu cuma speed lah. Tapi lebih daripada cukup lah. Overall dia punya steering pun sedap, brake pun sedap. Bagi saya Hyundai dengan Kia ni memang kereta-kereta dia orang yang latest ni semua memang sedap bawa lah. Dia dah faham pemandu dan juga dia dah ada jiwa-jiwa Continental. Suspension dia memang lembut, memang comfort. Tapi overall kita boleh rasa chassis dan juga dia punya tayar tu boleh ambil corner laju dengan tinggi. Kalau kita mula bagi input steering, bila bawa laju sikit, body roll tu ada. Tapi bila kereta itu dah duduk dekat certain tu, dia dah ada load, dah ada berat dah, dia akan maintain macam tu untuk kelajuan. Dia boleh maintain untuk kelajuan yang tinggi lah. Bawa laju pun senyap. Kereta ni walaupun dia NA, tapi apa nama ni, dia punya transmission tu, walaupun kita pakai sport pun, dia akan cuba guna RPM yang rendah sikit. Jadinya memang penggunaan minyak memang jimat gila. Saya dah jalan 350km baru separuh tank. Itu pun saya ada bawa lenjan-lenjan Saya ada bawa full throttle lah, apa semua. Masa awal saya nak test apa semua kan. Tangki dia memang besar, 70 liter. Tapi saya boleh dapat lah 9 lebih hingga 10km per liter dengan senang. Jadi saya rasa kalau kita owner biasa bawa relax sehari-hari semua kan, saya rasa 800km tu senang-senang boleh dapat untuk satu tangki. Jadi saya rasa kereta ni sesuai untuk siapa? Sesuai untuk, dia tak sesuai sangat untuk macam kalau bos-bos yang hire driver. Sebab saya rasa kalau untuk segmen ni mungkin bos-bos akan lagi suka lagi nak suruh driver bawa Camry ke apa kan. Tapi saya rasa untuk orang yang umur 40 lebih kan, yang eksekutif, yang nak kelainan, memang wajib tengok Sonata ni. Sangat menarik saya rasa. Smooth, senyap dan juga saya rasa kereta untuk orang yang pentingkan gaya. Sebab kereta ni memang banyak sangat elemen-elemen detail-detail dia yang boleh dikatakan wow lah. Luar, dalam semua memang orang akan pandang lebih lah. Kereta ni pun tak banyak atas jalan. Jadi itulah, kalau korang suka kereta ataupun suka rare-rare sikit kan. Okay, itu saja. Terima kasih menonton. Kalau belum subscribe lagi, consider lah subscribe support sikit channel kita. Dan cuba beritahu juga review model apa lagi yang korang nak lepas ni. Dan kalau ada apa-apa pertanyaan, komen juga, saya akan cuba jawab mana yang sempat. Okay. Dan kalau nak tahu lebih lanjut lagi, saya akan buat juga artikel untuk kereta ni di website kita, motorcar.com.
Okay, terima kasih menonton. Assalamualaikum.